أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih, tahniah Jasni Ahmad. UUM lecturer orang pertama yang merespon. Lepas tu Aida Zurin yang kedua. Lepas tu Puan Zainun nombor 3. Puan Zainun dari Canberra, Singapura. Ya, Wong Jowo nombor 4, Tabung Korban nombor 5. Wow. Lepas tu siapa? Janatul Nisa, ya. Lepas tu Sabari Ada, Cik Nun Abu Bakar, Safrina Ridwan, ni top 10 ya. Lepas tu Sofia Ismail, Nona Shizuka, tu dia. Jangan jumpa ni. Ya, Fauzia Maknaya, Wong Jawa dah sebut tadi ya. Awal-awal ya. Nur Syam Samsudin, Norizan Sulaiman Singapura, ya. Umu Amira, Mun Maisma, ada Misa, ya. Like dan share guys, like dan share. Maya Sarah, ya. Rifah Marjan, Nazmi Ani, Masya Allah, ya. Laju ya. Nur Ashikin Sudin, Mazdiana Makmur, Saidih Lamin, Afia, Khatijah Harun. Alhamdulillah, like dan share pada 10 geng. Lita Walita, Husna Mu'min, Jordan Dekenas. Jordan, terima kasih ya. Ini orang yang saya mimpikan kemarin ya. Saya kena tahu apa pasal saya mimpi dia. Al-Yautiza, Muslihah Musa, Ma'ama Chibi, Saripah Idora. Wow. Ya, lepas tu Halyati, Nurul Ajliya, Muslihah Musa. Guys, like, come guys. Apa nama Zaim Hadi Miskam dah masuk. Rozilani, ya. Al-Arai Aaron, Misa dah sebut. Muslihah Musa, Zainal Abdullah, ya. Siapa? Intan Sumayah dah masuk. Saidah Ida, Fauziah Aziz, Eja Ramli, ya. Anita Azman, Zaliaha Abdul, Mun Maisma, Litawa dah sebut. Puan Salma Sail, Intan dah sebut, ya. Puan Zainun dah sebut. Fazilah Salini, Sarifah Idora dah sebut. Misa dah sebut. Said Imran, Intan dah sebut. Zul Apple, good morning to you Zul, ya. Orang JB, ya. Siti Mariamah, ya. Okey. Daripada Singapura, terima kasih. Bukit Panjang, ya. Nuriah Kasim, Syamsahanin, Karkun Da'i. Wah, ini orang tak boleh ni. Karkun Da'i 2, Mun Maisma, ya. Aida Yumin, AVS, Intan Aziz Sapik, Sapik, ya. Syafiq jadi Sapik. Mamiyan Kutut Molin, terima kasih cikgu. Oh, 10 friends dah. Wah, dah Cikgu Kutut Molin dah hantar pada 10 geng. Fauziah Aziz, Babon dah 118 dah cikgu. Fauziah Aziz, Mokhtar Nordin dah masuk, terima kasih cikgu. Cintaku Mamirus, Along, Ila Saleh, Janatul Nisa, Siti Zawya, Mediha, Nadia Tan, ya. Salam dari Miri tu Abah. Okey, terima kasih. Zakia Khan, Cik Arman, Pengembara Dunia, tu dia. Waalaikumsalam dari Sarawak, ya. Umi Kalsum, Alexander Man, ya. Cik Arman, Nurul Hazmizah, Maspah, ya. Aida Aziati, Azmi Muhammad Omarana, Saidah Ida, yes. Siapa Cintaku Mamirul, Ramlah Zul, Arifin Tan, Nur Syam Kasim, Nurani Ahmad Dini, ya. Nurul Hazmizah dah sebut tadi. Isi Along, Rosnani Nasi, Coach Amy Hamijah dah ada. Siti Hawa, Mas Said, lepas tu Jordan sudah sebut. Zuhairi, Acoy, SPI, Siti Mariamah tadi. Nur 183, Masya Allah, very good. Nuriza Jazudin, ya. Dahalan dah masuk. Hanimah Muhammad Desa, Halina Busri, Syafrina Ridwan, Sharifah Zulaikha, Muhammad Ali Hassan, Amita Azrita, Has Abu, Noni Muhammad, Cik Sazwan, Rasidah Ahmad, Princess Sponges, ya. Ridwan, Habibah Rasdi, 200 orang dah masuk. Tutu Otu, Rami Kamisa, Afiq Asnur, Abdul Rahim Latif, terima kasih. Tuan Haji Rahim, Fatihah Sanusi, Roshidah Osman, Sabirin Sabik, Perunding RTS Tandok, ya. Hamita Asitada,
Aziza Misbah, Nurin dah sebut, Ijam Haji Rokman, The Coach Amy, Abdul Jim, Afif Faisal, Kamisa Rasman, Sharifah Aziz dah sebut, Mustop, ya, Jamilah Harun, Umairah, Nurah Hamawi, Nur Hayati, Rashidah Nurdin, Jamilah Harun, ya, sebab ni laju ni, All in Kitchen dah lama tak nampak, Abdul Hamid, ya, Cikgu Mokhtar, Peter Tan, good morning to you, Pangeran Helas, ya, Safia Osman, Ida Hafidah, Radia, Siti Marimah, Masrina. Okey. So 347 orang dalam kelas hari Selasa. Wow, 233 orang dah share. Terima kasih, syukur. 346 komen. Let's go. Ya, Suhaida Osman, terima kasih. Wan Hafizul, ya. Wan Hafizul ni macam apa ni, Fizul Omar lah, ya. Fizul Omar is Wan Hafizul. Hantar dia. Ya, kena kita cek. Alright. So pagi ni pagi Selasa 16 August, happy birthday to you guys yang menyambut hari lahir, happy anniversary, happy working day, happy travelling day, happy recuperating untuk mereka yang sedang sembuh, ya, recovering orang yang demam-demam, ya. Kalau demam-demam pakai baju warna kelabu. Kalau demam-demam pakai selimut kelabu, jaket kelabu, sweater kelabu. Kata pakar-pakar naturopati, warna kelabu akan jadi terapi untuk rawat demam-demam ringan, temperature sikit, ya. Dan kalau anda ada sakit kulit ataupun demam sikit, ya, pasang lampu biru, ya, kat pejabat awak, kat rumah awak. Light blue serve like a very mild antibiotic. Nampak hebat tak hebat, ya? Hebat tak hebat. Mild antibiotic, ya. Subhanallah. Dan okey, Tok Abah dah sebut dulu kan, kalau anak sersema ke ataupun ada batuk-batuk, potong bawang besar, ya, letak di penjuru bilik, ya. Bawang besar ni akan attract all the bacteria dan virus di persekitaran. Itu kata naturopathy. Dan malahan you potong slices of large onion and put it under your sole, pakai stokin, maka dia akan serap toksik dari badan. Ini kata homeopati, kata mereka yang belajar herbology, herbalist, ya, yang ni kata pakar-pakar perubatan Jepun. Dan yalah, cubalah kan, nothing tulus kan. Dan dia akan attack, dan bawang yang di bawah tapak kaki itu akan jadi hitam, menandakan dia menjedut toxicity dari badan. Ini Allah punya kuasa, the magic of nature. Don't disturb Mother Nature. If Mother Nature is angry at you, you will suffer. Yang awak kacau persekitaran Mother Nature, yang maka dia juga akan dapat banjir, gempa, ya, and all the natural catastrophe sebab awak mengganggu gugat alam sekitar. Nampak, ya? Sebenarnya kalau kita jaga alam sekitar, ya, mereka, alam sekitar akan jaga kita, Allah akan jaga kita. Baik. Tok Abah berceloteh. Oh ya, pagi ni program kita dibawakan oleh, hari Sabtu ni program Mental Perkasa 2.0, kenali diri. Wow, Tok Abah excited. Beratus-ratus orang, ya, sudah mendaftar. Yang apa ni, the first early birds dah sold out, dan the second batch yang the next 100 dah almost sold out, ya. So cepat-cepat guys. Yang 69, ya, tiket 69. Tapi jangan takut, 69 ada e-book istimewa Mental Perkasa, ya, more than 60 pages. This is not the number of pages, but the content that is so valuable, ya. Betul, workbook istimewa cara hadapi anxiety. Sebenarnya buku workbook ni pun kalau dijual di pasaran bernilai RM99, sebab dia punya konten akan menggugat hidup anda lah. Menggugat secara positif, bukan mengugat, yang akan merangsang anda untuk membuat lonjakan saujana ke dalam kehidupan. Semuanya percuma. So come, ya. Ada Tok Abah punya contemporaries pun dah join, ya. Umur pun baru 70. Umur baru 70, so join, ya, untuk kenal diri. Sebab mengenal diri ni, Masya Allah, sesuatu yang sangat istimewa, yang akan menyebabkan awak lebih, ni isu kita, ya, tips untuk lebih bahagia. Kenali diri, keluarkan kehebatan, atasi kelemahan satu persatu, pupuk bakat-bakat, kenali butang hijau, kenali butang merah. Butang hijau buat kita happy, gembira, ceria, bersemangat. Atasi atau elakkan butang merah, perkara yang buat kita down, buat kita patah semangat, kecewa, sedih, kecil hati dan sebagainya. Ini benda-benda yang Tok Abah sentiasa ulang, tapi kena di highlightkan agar kita
dapat amalkan. So selamat pagi, terima kasih pada semua. Sekadar nak cek, 458 orang dah masuk kelas hari Selasa guys. Wow, Mas Najwa masuk, Nur Afiah dah masuk, ya, Hidayah, Siti Afsakula tadi dah sebut, Ibrahim Suhaimi, Ramlah Lajat, Ainur Kalsha, Diandra Ji Asmarul, Hani Muhammad Shah, Rosli Husani, Masya Allah ya. Tok Bah sangat terkesima. Dan ni sampai 500 ni, 481 view. So like dan share pada 10 geng WhatsApp group dan sebagainya. 359 share. Masya Allah, Tok Bah sangat bahagia hari Selasa ni. Tok Bah ada appointment jumpa klien lah ya, pada pukul 11 pagi. Lepas tu Tok Bah ada sikit ujian ya pada pukul 3 petang ya. Tok Bah akan ada di pejabat sepanjang hari-hari ni. Orang ya, remaja purba umur 71 akan sentiasa aktif. Pagi-pagi dah buat WhatsApp IB live. Lepas tu kita akan terus bekerja ya, insya-Allah. Sebab Tok Bah di apa, powered by Kondisi Plus. Kondisi Plus ni memang buat kita bertenaga. Yalah, orang tua letih-letih ya, kadang lenguh-lenguh ya. Lepas tu ada orang yang macam Tomak kadang cepat lapar, rasa lapar ya, rasa tak tak berdaya. So alhamdulillah, Tok Bah tak rasa lapar, alhamdulillah ya, tak rasa lapar sebab dah minum coklat itu. Lepas tu Kondisi Plus ni memang ya, lenguh-lenguh rasa tu dapat diatasi ya. Lutut pun patutnya dah operate 10 tahun yang lepas, tapi alhamdulillah ya, sampai sekarang masih boleh solat secara normal. Dulu tak boleh, sekarang dah boleh, alhamdulillah. I'm so happy. Sembahyang sunat duduk je lah ya. So this is Kondisi Plus. Semalam Tok Bah hantar 2 kepada kepada KP ya, bukan KP, pada chairman pengurusi Yadim, Ustaz Din. Ustaz Din kata dia nak menulis, kalau dapat Kondisi Plus ni tentu lagi bersemangat. Okey, Tok Bah hantar 2 kotak semalam melalui staff dia. Sebab ada budak-budak Yadim semalam buat rakaman untuk Tok Bah buat komentar tentang Akademi Dai Muda Yadim. Akademi yang tahun lepas Tok Bah jadi fellow utama, tapi tahun ni Tok Bah angkat tangan sebab nak buat kerja lain dan memang tak dapat berikan tumpuan dan konsentrasi 100%. So Tok Bah tolak ya. Mereka nak lantik Tok Bah jadi fellow utama seperti tahun lalu, tapi pengganti Tok Bah, wow ya, Tok Bah tabik pada yang menggantikan tempat Tok Bah, Ustaz Zul Ramli. Yang berbahagia Ustaz Zul Ramli tanya Ustaz dan give your best Ustaz Zul Ramli ya. Jadi Tok Bah terkesima ya, dan teruja seronok tengok Ustaz Zul Ramli habislah. Memang budak-budak ni akan budak-budak ya. So Akademi Dai Muda Yadim akan dapat bimbingan yang terbaik insya-Allah. Dan Ustaz Zul Ramli pula dibantu oleh Datuk Ustaz Dr. Nur Hafizah Musa, masya-Allah ya, Brother Syakirin ya. Lepas tu Ustaz Said Al-Jufri ya, masya-Allah, orang-orang hebat ya kan, jadi fellow dan tutor lah, jadi resident resident trainer kepada akademi peserta Akademi Dai Muda. Tok Bah difahamkan ada 28 orang peserta kali ni ya. Tahun lepas 24. Tok Bah pun seronok ya, 4 bulan bersama mereka ya, dan dapat memberikan, mungkin Tok Bah pun mungkinlah ada peluang untuk bagi 1-2 sesi pada Akademi Dai Muda ni. Tok Bah nak curahkan sikit-sikit lah ilmu yang ada, bagaimana nak jadi dai contemporary yang peka auden ya. Tapi penglibatan Tok Bah tahun lepas sangat menguja. Mereka belajar jadi tekno dai. Mereka tahu kaedah yang terkini lah, berdakwah melalui media sosial, dengan dia punya Facebook, dengan IG, dengan TikTok, dengan buat video, dengan buat konten. Itu salah satu pendekatan. Lepas tu pula mereka diajar untuk buat street dakwah. Kalau street dakwah tak pernah ya, diajar di School of Dakwah ya, street dakwah. Lepas tu mereka pergi pula interface understanding ya, memahami silang budaya, silang agama. Mereka pergi ke gereja, pergi ke kuil, pergi ke gurdwara untuk memahami orang lain, untuk dapat tak kenal maka tak cinta kan. Tok Bah pun malam tadi dijemput untuk pergi ke gurdwara untuk wedding March tahun depan kalau panjang umur ya. So salah seorang peserta mental health punya komiti, nama Jasmine namanya ya,
akan nikah lah ya, akan disatukan pada bulan Mac tahun depan ya, di Kudwara. Tok Abah dijemput. Tok Abah tanya, ada Bhangra tak? Dia kata ada. Sajalah, sebab tengok Hindustan ada Bhangra, tengok cerita Hindustan, gurau ya. Okey. So semalam Tok Abah punya catatan tertinggal dalam van semalam balik dari Melaka, tapi Tok Abah ingat apa yang Tok Abah sebut semalam, nombor 39 semalam ialah, kalau tak silap Tok Abah, ialah be the friend you want to be. Hari ni sesi yang ke-11, bahagian yang ke-11, hari yang ke-11 Tok Abah cakap tentang tips to be happy. Be the friend you want to attract. Kalau awak nak attract orang yang baik-baik, awak jadi kawan yang baik. Itu semalam punya point. Nak attract kawan-kawan yang baik, awak jadi kawan yang baik. Nak attract orang yang suka belanja orang, awak suka dapat belanja, awak belanja orang makan. Nak suka orang yang suka mengumpat, jadi kawan-kawan awak bolehlah mengumpat. Itu bukannya suruhan, itu teguran, nasihat, faham? Kata, Tok Abah kata, nak attract orang mengumpat, kita kena mengumpat. Mendengar orang mengumpat, dosanya sama dengan si pengumpat. Elok mengumpat sama-sama masuk neraka. Pada Kamsah, Tok Abah kata elok mengumpat sama, maksudnya awak dengar pun dapat dosa maksimum macam si pengumpat. Kan sia-sia awak dengar je, tak buat apa pun, dengar je. And yet you pun kena dapat dosa dan kena punish. Baik mengumpat sama, berbaloi kena masuk neraka. Faham ke faham? Itu bukannya nasihat, sindiran. Kenapa pula orang yang mendengar orang mengumpat berdosa? Tok Abah tanya pada guru Tok Abah 35 tahun yang lepas. Kenapa pula Ustaz? Kita dengar je pun 40 tahun yang lepas. Tok Abah tanya, kenapa kita dengar je pun kena dapat dosa? Tak adil lah. Ustaz bertanya, boleh tak awak mengumpat seorang-seorang? Orang Tok Abah pun bukanlah laya buruk, tapi gurau. Boleh Ustaz kalau kita gila. Gila je boleh mengumpat seorang-seorang. Jadi awak kena ada pendengar untuk mengumpat. Jadi awak jadi pendengar, awak syubhat. Betul juga. Betul juga. Habis kalau orang mengumpat pendapat, get out. Dengan cara terhormat. Tiba-tiba je orang start mengumpat je, jap, ni mungkin mak aku panggil, mak aku kot. Berpuk caban. Mak kau kan meninggal. Mak anak aku lah, kau ni apalah. Ya, so cop, jalan. Walaupun tak ada orang panggil pun. But make an excuse to get away from the place where mengumpat sedang berlaku. Got it? Nak seribu daya. Tak nak tak apalah. Awak tak nak dengan nasihat, tak apalah. Tapi kalau nak, jangan dengan mengumpat. Please ya. Guru Tok Abah ajar tu. Kalau you tak percaya, aku tak percayalah Tok Abah cakap, adakah kita dengar mengumpat dapat dosa sebanyak orang mengumpat. Oh, tak adil. Well, rujuk ulama, Google, tanya ustaz, pergi ke pejabat mufti, you get the rest of the information and nasihat. Okey? Itu semalam. Tu hari ni sambung. Sambung ya. Ingat program kita hari ni dibawakan oleh webinar pada this Saturday, Mental Perkasa 2.0 ya, kenali diri. So Tok Abah akan ceritakan bagaimana nak mengenal diri kita dengan 11 cara, tapi I explain 9 cara yang sangat magical, sangat simple, sangat eye opener lah ya. Rupanya nama aku ada kesan pada peribadi in such a way. Tarikh lahir aku ada ni. Malam tadi Tok Abah dengar Quran awal ya, surah Al-Jin. Barang siapa yang ramal-meramal gini menyatakan yang masa depan, ya memang dia macam benda buat khurafat, dosa besar, masuk golongan syirik dan sebagainya. So program Tok Abah insya-Allah tak ada kena-mengena dengan ramal-meramal, tak ada kena-mengena dengan sesuatu yang tidak syariah compliant. So insyaAllah apa yang kita kongsikan semua syariah compliant. Kita menceritakan bagaimana mengenal diri, bukan nak menenung nasib masa depan, the future. Boleh tak saya ni, muka macam saya berniaga, di masa depan akan berjaya dalam perniagaan. Macam saya ni, boleh tak dapat jodoh yang hebat di masa depan. Itu kita tak boleh. Tapi kan tak pada cakap, awak nak dapat jodoh yang baik, awak jadi orang yang baik. Itu prinsip. Ya, awak ubah, kenal diri awak dan ubah diri awak secara komprehensif, secara 360, maka kita akan maju ke depan. Itu program pada 20 hari bulan Ogos, this Saturday insyaAllah. So I'm excited, nota dah cantik, dah lengkap. So see you guys ya, yang dah mendaftar. So masih ada masa untuk mendaftar ya, ada link yang ke atas ya. Dan of course ya,
Kita boleh, dan jangan lupa ya, untuk mereka yang nak belikan untuk mak ayah, awak pun dah umur 35, 30 ke atas, dah masuk gym, dah pergi gym sengal-sengal, this is fantastic. Dia ni ada Cordyceps. Cordyceps ni ada banyak antioksidan dan dia memang membaca dah ribuan research on Cordyceps yang membuktikan seluruh dunia ya bahawa ianya memang membantu untuk repair the whole body system, memberikan tenaga dan sebagainya. So tidak ada isu dah. Ya, so kami cuma gabungkan Cordyceps miliaris dengan vitamin C+. So vitamin C ni untuk immunity, untuk kulit, untuk ketenangan, untuk kesihatan mental. Sebab bila hati bersih, mental positif, the whole badan akan jadi sihat. Psychosomatic. Malam tadi Tok Abah bermusyawarah dengan geng-geng ya, Dr. Sanggita, Dr. Nash, Datuk Wan ya, daripada Kementerian Pendidikan, dan juga Mint, dia punya AJK. Ya, Jasmine ya. So kita cakaplah bagaimana kita nak buat satu program untuk guru-guru besar dan kaunselor-kaunselor di wilayah persekutuan 4,000 orang. Pada 4 Oktober kita akan buat program tu untuk memperkenalkan konsep memperkasa kesihatan mental. Ya, mental health ya, kesihatan mental. Dah ada lah dia punya modul, dia punya app yang akan membantu, fantastic modul, personality apps ya, yang gunakan teknologi untuk analisis diri dan mencari bantuan ya, dan rentetan langkah tindakan based on the level of your mental stress or mental kesihatan mental awak. So dah bincang banyak. Cuma Dr. Nash ni dia kata so saya sebagai beliau dan Tok Abah jadi penasihat kepada NGO ini. Tok Abah kata no, Dr. Nash tidak boleh mendengar saja. So saya nak Dr. Nash present one paper, sebab Tok Abah akan present paper daripada pukul 2 hingga 4 petang pada 4 Oktober. Tapi kata no, I want Dr. Nash to present one sub paper, iaitu apakah impak peranan masalah paranormal dalam kesihatan mental. Sebab di dunia mereka akan cakap tentang psychological, psychosocial. Itu biasa kaedah untuk merawat ataupun menangani kesihatan mental. Tapi kita masukkan unsur-unsur spiritual. Ni Datuk Wan yang suggest, dan kita memang dah dalam kepala Tok Abah dah modul tu. Ya, bagaimana kita nak memperkasa kesihatan mental dengan memasukkan unsur spiritual. Ya, based on masing-masing punya agama. Kena untuk kesihatan mental, sebab kita balik pada Allah kita akan dapat ketenangan. Ya, ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Tapi Tok Abah kata based on my experiences, my own experience counselling ribu-ribu kes. Ada kes yang bila Tok Abah baru nak scan, baru nak tanya, baru nak berbual, nak tengok dia ni masalah psikologi ke, sosial ke, psikososial ke, fisiologikal ke, ataupun masalah environmental ke. Rupanya tiba-tiba dah, aku tak suka kau, aku benci kau, aku takut muka kau. Muka Iras-Iras Zul Arifin boleh ditakut, jegit-jegit, apa hal? So rupanya ada masalah paranormal. So macam mana kita nak bantu masalah dia untuk meringankan tekanan mental dan stres dia, kalau kita rupanya dia ni masalah paranormal. Dan ramai orang yang ada masalah paranormal yang mereka tak sedar. So semua effort ataupun kaedah untuk merawat ataupun mengurangkan masalah tekanan mental itu tidak ada kesan, sebab masalah paranormal tidak diatasi terlebih dahulu. So kalau kita masukkan spiritual, paranormal dan psikososial punya faktor dalam cuba nak merawat ataupun membantu orang yang ada tekanan mental, maka pendekatan ini akan jadi pendekatan pertama dalam dunia yang sangat-sangat komprehensif, holistik. Ya, ada psikososial, environmental, daripada kesihatan, daripada makanan, daripada semua dah masuk, campur pula spiritual, campur pula paranormal punya treatment. Wow. Mana ada dalam dunia? Bukannya sombong, tapi tak ada dalam dunia. Tok Abah buat kajian kan, membaca tak ada lagi ya satu modul dalam dunia yang begitu. That's our module, the Malaysian style. Ya, so Tok Abah excited nak berkongsi maklumat itu pada guru-guru dan disokong oleh ramai guru daripada seluruh Malaysia. Program kita ni untuk wilayah persekutuan, sebab mereka yang offer diri mereka untuk jadikan sebagai pilot program ya, tentang modul memperkasa kesihatan mental di Malaysia, dalam konteks budaya keluarga Malaysia, insya-Allah. Excited kan? So ingat,
Orang akan bahagia bila has something to do, someone to love, and something to look forward. Tiga-tiga Tok Abah ada. Something to do every day, many people to love. Tok Mak is the most loving person. So memang happy, memang seronok, bahagia. Ya, dapat aura dia pun dah tenang. Ya, lepas tu pula something to look forward. Itulah webinar pada 20 Ogos, something to webinar pada 25 Ogos. 25 Ogos ialah program untuk jom urus stres di tempat kerja. Tok Abah excited. Itu pun dah ramai yang mendaftar, tapi masih banyak lagi ruang untuk mereka join. Come join kita punya webinar pada 25 Ogos, ya, urus stres di tempat kerja. Walaupun nama ni tempat kerja, tapi sesuai untuk semua situasi. It is more of stress management technique yang sangat magical, miracle, simple, but most importantly practical. Tok Abah akan kongsi pengalaman Tok Abah menangani stres dan membantu ratusan ribu manusia untuk kurangkan stres ke tahap yang optimal, so that you can give your best. Ya, itu kita pada 25 Ogos pun Tok Abah excited, seronok dan terkesima lah, teruja. Ya, so something to look forward. Ingat, to be happy, you got something to do, someone to love, something to look forward to. And of course lah, kita punya spiritual obligation kita penuhi, maka kita akan dapat jadi orang yang benar-benar bahagia duniawi dan ukhrawi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Okey. So, kita dah ulang kaji yang lepas dan sedikit-sedikit celoteh Tok Abah poin baru. Tip ke-40 hari ni. Tok Abah punya catatan tertinggal kat band, tapi Tok Abah buat catatan barulah. Mudah-mudahan tidak overlap, ya. 340 ialah increase your listening skill and everybody will be much happier. Increase your listening skill and your empathic listening. Jangan dengar dengan telinga sahaja. Dengar dengan hati, dengan minda, dengan intelek, dengan iman, dengan gerak batin. Tok Abah kadang-kadang Tok Mak cerita kita diam. Dia ingat kita tak dengar. Dengar tak ni? Just because kita punya soundbox tak berapa bagus. Soundbox umur 71 tahun kau, walaupun brand yang terbaik, tapi soundbox tak pada kurang sikit. So dengar, tapi kita tengah memproses maklumat yang kita dengar tu dalam minda kita. Tapi kadang memang kurang dengar pun. Mendengar dengan hati, dengan telinga, dengan mata, dengan emosi, dengan intelek, dengan iman, dengan gerak batin. Dia cakap satu perkara, tapi apa maksudnya? Adakah itu yang dimaksudkan? Kadang kita cakap tapi lain yang dimasukkan. Ya, I don't like, I just hate it. Tapi sebenarnya dia tak hate, dia cuma tak suka tindak tanduk, dia tak suka perkara itu, tetapi dia sayang pada si pembuat tapi tak suka perbuatan. Dia benci pada perbuatan tapi tak benci si pembuat. Nampak tak bezanya? Ada tak perangai mak ayah awak yang awak tak tahan? Ada. You benci mak ayah? Tak. Ada tak perangai adik-beradik awak yang memang sickening? Ada, banyak. You benci ke adik-beradik? Tak. Ada tak perangai BFF awak yang awak memang tak boleh menjengkelkan? Memang tak suka? Oh, banyak. You benci BFF? Tidak. Habis? You benci kepada perbuatan, tindak tanduk, amalan, sikap dia, tapi tak benci orangnya. That's tanda, itu tanda orang yang matang, orang yang berwibawa, orang bijaksana, orang yang dapat memisahkan antara perbuatan dan si pembuat. And not many people can be like that. So let's you and me become that person. Kita dapat pisahkan antara perbuatan yang kita tak suka dengan si pembuat yang kita sayang. Apabila kita dapat mendengar dengan batin, dengan intelek, dengan iman, dengan emosi, dengan hati, bukan dengan telinga sahaja. Everybody will be much happier. Listen empathically, not just listening with your ears. Faham ke faham? Faham. So tingkatkan kita punya kualiti mendengar, dengan hati, dengan emosi, dengan gerak batin. Kadang-kadang itu yang Tok Abah pernah sebut banyak kali. Kata Peter Drucker, walaupun dia seorang pakar management, tapi dia punya quotation on listening is so fantastic. Tok Abah terkesima dengan kata-katanya. Apa dia kata? Peter Drucker kata, the highest level of listening is when you can understand what is unsaid. Kualiti mendengar yang paling tinggi, tarafnya beraras tinggi, ialah bila dapat memahami apa yang tidak diucap, memahami apa yang tidak disebut,
memahami apa yang tidak dikatakan cuma dalam hati, tapi kita faham. Wow, that is the highest level of understanding and listening. You listening with your heart, so the heart will listen to the heart. Bercakap dari kalbu, orang akan tersentuh kalbunya. Bercakap dari mulut semata-mata, orang akan teruja di telinganya saja. Dan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Tak masuk pun ke telinga kiri. Janganlah harap nak masuk dalam kepala. Dia rejected by telinga kanan. Contoh, awak cakap jerit-jerit, dia tak masuk telinga dah, dia reject. Tak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak ada, tak masuk langsung. Anak laki-laki yang dengar 3, 4, 5, 6, 10 ayat at one time, dia reject langsung. Tok Abah sebut tadi kan, dulu kan banyak kali Tok Abah sebut. Untuk bercakap dengan lelaki, jangan lebih daripada 3 ayat at one time. Itu kajian psikologi, bukan pendapat Tok Abah. Ya, tapi Tok Abah ada test dan retest dan check dan kaji. It is true. It is a truism. So orang lelaki dia dengar 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, stop. Untuk dia digest 1, 2, 3 ayat, stop. 1, 2, 3 ayat, stop. Lain dengan orang perempuan. Orang perempuan you can keep on. Bercakap. Mereka akan dengar, mereka akan faham. Mereka, walaupun semua wanita 10 orang dalam kumpulan itu bercakap serentak, semua dapat dengar, semua dapat faham. Tok Abah confused. Memang bengong kalau bercakap dengan orang perempuan yang ramai. Luar biasa ya. Laki-laki tak, dia seorang-seorang take turn cakap satu benda pada satu masa, dan seorang bercakap pada satu masa. Tak boleh serentak. Serentak aja kita punya telinga tak boleh tune. Okay ya. So the point is improve your listening skill and everybody will be happy. You are happier, the person whom you talk to will be happy, and the environment, kucing yang sebelah pun happy. Kucing yang dengar sebelah pun dia happy. Sebab yang bercakap orang faham, yang mendengar pun faham. Kucing pun sebab aura yang terpancar, karisma yang terpancar, gelombang yang terpancar jadi positif, maka all the living being around you become happy. Just because you improve your listening skill, kucing pun happy. Jadi jangan kata apa mengarut Tok Abah ni, jangan. So kita tinggalkan ilmu, kita nampak banyak benda yang tidak mengarut sebenarnya, tapi banyak benda yang mengarut juga dalam dunia ini kalau kita tak ada ilmu. So itu satu perkara. Next topik, tip-tip nombor 41. Ni yang Tok Abah punya catatan baru, catatan lama tertinggal dalam van. Catatan baru kata, learn to be a better parent. Alah, saya ni dah, anak-anak saya semua dah my family is empty nest syndrome. Anak saya semua dah berumah tangga, dah keluar rumah, kami tinggal 2 orang aja. Ni rintihan ramai ibu bapa. Ramai rintihan ratusan ribu ibu bapa di Malaysia. Anak-anak semua dah keluar dengan kehidupan masing-masing, keluarga masing-masing, tinggal mak ayah. Kadang mak ayah umur 60-an masih boleh bantu each other. Ada mak ayah yang umur 70-an, 2 orang umur 70-an membantu each other. Wow, that is tough. Apatah lagi kalau salah seorang sakit. Saya pernah dengar seorang ayah yang umur 80, prefer nak duduk seorang. Tak ada. Anak-anak of course bersedia menerima ayah ini, tapi no, tak apa. Abah okey. Dia duduk seorang di rumah, umur 80 tahun. Dia sendirilah. Masak ke, basuh ke, kemah rumah. Dia seorang. Tapi anak-anak adalah datang dari masa ke masa. Tetapi hakikatnya, guys, mak ayah cuba untuk tidak menyusahkan anaknya. Walaupun mak ayah awak yang umur 70-an, 80-an sendirian, dia kata mak nak duduk seorang. Mereka sebenarnya tak nak kacau anak. Tapi kalau awak bukanlah berkeras, sungguh-sungguh tarik mereka gilik untuk menjaga mereka, mak akan comply. Tapi anak ni kadang buta perut, buta mata, buta hati. Ni bukannya marah, nasihat. Adakah orang tua umur 80 tahun awak biarkan seorang? Ni apa punya anak ni? Ni marah dah ni. Ada. Ni kisah benar. Tok Abah baru dengan 2-3 hari lepas. Umur berapa ayah tu? 80. Duduk dengan siapa? Dia kat rumah seorang lah, dengan kucing seorang. Dia seorang. Dia sihat ke? Alah, umur 80. Tok Abah umur 71 pun macam-macam kekangan. Apatah lagi orang umur 80. Of course, pada dasar mata kasar nampak sihat, but he needs help. He needs company.
So dia kata tak apa, don't worry about me. Itu sebab dia tak nak susahkan anak. Tapi kalau anak bertegas, sungguh-sungguh dan ikhlas, your parent will understand and get your vibration. Awak sungguh-sungguh ke ajar-ajar ayam? Please ya guys, please. So please ya anak-anak. Kalau mak bapak awak umur 70-an, mereka duduk sendirian, come on, you tinggalkan mereka. Kalau awak mampu ambilkan maid yang apa nama untuk tolong, cerita lain. Ya, maid ada awak gajikan, awak bantu ya, 1,500 ke 2,000, whatever lah ya. Tolong jaga mak awak, ayah awak ya. Kalau bapak tu kena orang lelaki lah yang membantu ya, dan sebagainya. Kalau orang mak, orang perempuan, kebanyakan maid perempuan pun ya. Tapi ada maid yang laki-laki, nama bukan maid lah ya, mod kot ya, kalau laki-laki. Allah, buat lawak pun tak kena. Okey, baik ya. Itu learn how to be better parent. Berbuat baik kepada ibu bapamu. Maksud hadis berbuat baik kepada ibu bapamu agar anak-anakmu berbuat baik padamu. So anak-anak, bila awak buat baik pada mak bapak dengan ikhlas, maka Allah akan repeat the history. Anak-anak awak akan menjaga awak dengan sebaik mungkin. Tu yang Tok Abah dengan tengok satu drama. Sebenarnya drama ni ada kebenarannya. Ya. So bila anak dua orang mak bapak tu, orang anak yang sudah dewasa, orang yang mewah ya, dialah bapak tu terketar-ketar, dah ada Alzheimer, pegang cawan pecah, itu pecah, tumpah-tumpah, dia perlukan kasih sayang, tapi dia bentak-bentak di anak yang tak sabar dengan kerana kadang terkencing dalam kain. Ialah bapak umur 70-an, ya, dia punya prostat problem dan sebagainya, pegang cawan pecah, digantikan apa? Cawan-cawan plastik. Itu not too bad. Ya, not too bad lah kalau niatnya betul ya. Cawan plastik apa, tapi dia suruh makan sendirian dengan kucing kat dapur. Mereka makan kat depan dining hall. And then satu hari, dia nampak anak-anaknya tengah main tempurung, kutip-kutip ya, letak kat pondok. Kenapa ni? Buat apa ni? Ni kami nak siapkan nanti kalau mak abah dah tua nanti boleh buat duduk kat pondok ni ya. Jadi tak pecahkan cawan dia dengan cawan-cawan plastik dengan tempurung. Meleleh mata kita tengok ya. Mak bapak pun baru dia sedar. That's how they treated their parents. Ya, kadang terbaiklah sibuk kerja itu, tak perasan, mereka bertindak ya. Tapi anak-anak yang dia punya otak macam sponge, apa pun yang dia nampak ya akan jadi satu teladan. Ingat kata peribahasa Cina, apa saya dengar saya lupa, apa saya lihat saya ingat, apa saya lihat saya ingat, apa saya bikin saya faham, dan saya ingat sampai bila-bila. Itu Chinese proverb yang Tok Abah sangat setuju. Ya, because Tok Abah belajar komunikasi sikit, psikologi sikit-sikit, dan pengalaman adalah sikit-sikit ya. So, apa yang kita dengar kita lupa. Faham, tapi kita lupa. Because our memory is ada limit, ada dia punya sempadan. Tapi apa kita lihat dia akan recorded in our mental picture, in the memory cells. Apa kita lihat akan terpahat ya dalam minda ya sepanjang hayat. Apa yang kita lakukan praktikal akan kita faham dan ingat forever. Belajar untuk jadi mak bapak yang lebih hebat dengan melayan anak kita dengan baik. Dan jangan lupa, mak bapak yang hebat akan melayan mak bapaknya dengan hebat. Ya, barang anak-anak yang memang berbuat baik kepada ibu bapanya, maka anak-anak mereka akan berbuat baik pada mereka. Pesan Nabi SAW mafhumnya, berbuat baiklah. Sebenarnya Ali radhiyallahu anhu yang meriwayatkan ya, berbuat baiklah kepada ibu bapamu agar anak-anakmu berbuat baik kepadamu. So guys, let's be better parents to our kids and better children to our parents. Selagi mereka ada nasib. Ada orang kata nasib baik mak bapak aku dah tak ada. Jangan. Anak-anak yang baik mak bapak dah tak ada, sedekah subuh dihadiahkan pahala sedekah subuh. Setiap-tiap baca Quran dihadiahkan pahala baca Quran kepada mak bapaknya di alam barzah. Setiap kali bersedekah kat masjid, dia niatkan pahalanya untuk mak bapak. Setiap kali dia nak bagi bantuan online kepada NGOs, baik amal Palestin ke ya, nak menabung korban ke apa ke dia buat dan sebagainya, dia niatkan pahalanya untuk
arwah lah, Allah yarhamha, ibu bapa mereka. So apa pun dia buat kebaikan, dia niatkan pahalanya untuk mak ayah. Ya, derma kat masjid, kat surau, kat sekolah agama, kat pusat latihan, kat buat jambatan, buat whatever kebaikan yang you buat, you hadakan pahalanya untuk ibu bapa di alam barzah, di alam kubur. Maka mudah-mudahan mengalirlah pahala kepada mereka, yang akan bantu mak bapa kita di alam barzah, doa anak yang soleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan kepada dunia. Okay guys, point nombor 40. Learn how to be a better parent. Okay, Tok Abah akan berhenti ke point nombor 41. Tapi sebelum tu ingat, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada this Saturday, Mental Perkasa 2.0. Dah ramai, dah beratus-ratus dah peserta. Everybody is happy because kita nak kongsi ilmu yang akan membawa lonjakan sarjana kepada kehidupan kita, komunikasi kita, dan kita punya kehidupan dunia dan akhirat insyaAllah. So, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya akan kenal Tuhannya. So, jom. Masih ada lagi hari untuk join kita punya Mental Perkasa pada 20 Ogos 10 pagi sampai 1 tengah hari. Workbooknya cantik, dia punya buku cantik, buku apa? E-book istimewa Mental Perkasa, more than 60 pages. Workbook istimewa cara hadapi anxiety bernilai RM99, tapi semuanya percuma untuk mereka yang hadir. Dan sekarang tinggal tak sampai 50 kot lagi yang dengan tiket RM69. Lepas tu akan naik kepada RM100. So you better hurry guys, better hurry. Bagi tahu anak-anak buah, kawan-kawan dalam WhatsApp grup anda untuk cepat. Nanti kan dah kena bayar lebih. Buat apa, buang duit cepat-cepat mendaftar untuk dapat second early bird lah. Next batch daripada early bird. Okay? Alright. Okay, dan of course kita punya webinar pada 25 Ogos. Jangan lupa, jom urus stres. Semua orang yang normal stres sebab kejayaan, kehebatan berlaku di luar zon selesa. Kalau kita nak berjaya, kita akan tidak selesa, menyebabkan stres. Dan kalau kita urus stres dengan saksama, kita akan terus maju ke depan dan hidup dengan lebih seimbang, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Last topik last point sebelum kita sarapan, walaupun dah minum premium cokolati pagi-pagi premium cokolati ni memang sihat, Tok Abah rasa segar, rancak, rasa kenyang dan yang penting bertenaga. Tengoklah yang orang tua bangka dah minum, bukan cakap je dah minum dah 5 teguk dah, belum dah 3 teguk, tapi tak cukup 5 teguk, ganjil. Supaya bersemangat, bertenaga, dan mudah-mudahan dapat bertindak cemerlang sampai petang, sampai malam. Malam ni Tok Abah ada kelas dengan Piu Salman, kelas fiqh. So excited lagi the whole day ni. Ni start pagi FB Live, lepas tu ada musyawarah pukul 11, and then ada exam pukul 3, and then ada kelas malam. Pelajarnya pun baru umur 71. Okey lah tu. Last, lavishly praise behavior you want repeated. Memuji perbuatan-perbuatan yang you nak diulang. Ni bila mak ayah ataupun kawan, kalau orang tu buat baik, awak puji perbuatan itu, maka dia akan ulang perbuatan itu. Ya Allah, bestnya, good job, Khalif, cucu. Khalif, good job, Khalif. Kita puji apa yang dia buat, dia akan ulang perbuatan itu. Ikut kajian psikologi, kalau kita puji, kita hargai, kita raikan perbuatan-perbuatan yang positif, maka yang mendapat puji-pujian akan mengulangi perbuatan itu untuk terus dapat pujian-pujian yang berterusan. So, lavishly praise behavior you want repeated. Ini untuk siapa? Untuk pasangan, untuk anak, untuk cucu, untuk BFF, untuk pekerja, untuk customer. Awak memuji dengan menghamburkan puji-pujian yang munasabah. Janganlah terlampau memuji sampai orang tu riak, ujub, takabur. Apa kata Ali? Barang siapa puji aku cari batu, aku baling dia dengan batu. Sebab puji-pujian yang melampau akan buat orang yang menerima pujian sombong. Dan kalau dia jadi sombong, dia dapat dosa. Sebab dia ada sifat setan dalam dirinya, dia dah berdosa. Kenapa dia berdosa? Sebab dapat puji-pujian. Jadi yang memuji berlebih-lebihan ni dapat share tak? Dapat. So jangan memuji orang berlebih-lebihan, nanti orang yang kena puji jadi sombong, riak, ujub, takabur.
Got it? Got it. Wadih? Wadih. Ya, kata Ustaz Dr. Taufik Ismail, wadih, ya. Wadih Ustaz. Faham Ustaz. Ya, fahimna. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. So, insyaAllah ya. So, lavish praise, the behavior that you want to be, repeated. Especially pada anak-anak, pada cucu, pada BFF, pada pekerja, pada pelanggan ya. So, itu sebabnya banyak organisasi ataupun syarikat-syarikat ataupun perniagaan, kalau you ajak kawan you datang ke program kami atau ajak untuk beli barang kami, you akan dapat commission. Ini apa nama ni? Jadi affiliator. Ya, awak recommend pada orang lain, awak dapat commission. Ini samalah. Artinya perbuatan yang baik akan diganjari, maka mereka akan ulang. Aku ajak kawan untuk beli barang ni, aku dapat 10%. Aku dapat RM10, RM15, RM20. Tapi rupanya nak jadi affiliator ni, ya Allah, dia punya ganjaran hebat. Ya, ada satu program yang tak apa, terlibatlah sebagai penasihat. Program tu bernilai 199. You tahu tak berapa affiliator dapat? Affiliator dapat RM120. Daripada 199, ya, orang yang ajak kawan masuk dapat commission 60%. Tu apa? Ya ke? Tapi don't worry. Dia orang yang buat the biggest effort. Itu sebabnya, maaf ya. Tak apa pun orang pertanian ya. Dulu belajar pertanian. Yang paling banyak, yang paling kaya bukannya petani. Petani gitu-gitu je lah. Ya, petani akan dapat 20% saja daripada harga barangan yang dijual kepada pelanggan. Petani akan dapat 20%. Yang 80% orang tengah dan rentetan yang di tengah-tengah itu. 80% of the cost. Maksudnya kalau barang yang dijual tu, pelanggan akan beli RM10, petani akan dapat RM2. Samalah contoh, kelapa muda. Sekarang kelapa muda dah mahal kan. So, yang ada tukang kebun kelapa, you dapat berapa? 30 sen, 40 sen, 50 sen. You tolak kepada peraih. Peraih jual entah berapa, akhirnya kita beli RM4, RM4.50. RM4.50 kau, RM4 paling murah lah kalau kelapa muda di tempat kami. RM4, RM4.50. Kalau ada sebagus tempat RM5. Ini janganlah dalam pak ke apa sampai RM12, RM15 tu jangan heranlah. Ni kat tepi jalan guys. Kat tepi jalan RM5. Agak-agak dibeli kat pokok tu berapa ringgit? 50 sen maksimum sebiji. Nampak? 10%. Ya, itu ibarat sebenar. So samalah ya. So itu sebabnya kalau kita ganjari ya perbuatan-perbuatan yang positif, maka mereka akan ulang dan ulang dan ulang perbuatan positif itu, dan everybody is happy because awak nampak perbuatan yang positif, baik anak, cucu, pasangan, pekerja atau customer akan bertindak positif. They are happy, you are happy, win-win. Gitu. So tip nombor 41 dan tak apa berhenti di sini ya. Hari ini ialah kata tu ganjari ya, ganjari apa nama perbuatannya, lavish the praise, perbuatan yang apa nama kata tu yang positif, agar perbuatan itu diulang dan diulang dan diulang dan everybody is happy. Ya, anda bahagia, orang yang buat bahagia, persekitaran bahagia, pelanggan bahagia, orang yang menonton pun bahagia insyaAllah. Okay guys, happy birthday, happy anniversary, happy working day, happy holiday, happy journey, ya, happy recuperating day. Kalau anda sakit, mudah-mudahan Allah ringankan beban anda, ampunkan dosa anda dan sembuhkan semua penyakit anda. Jom kita buat yang terbaik hari ini. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. So fikir apa benda baik aku nak buat hari ini, apa khidmat baik yang aku nak buat hari ini. Mudah-mudahan kita atas landasan yang betul. Okay, so guys, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.